Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan kongsikan tentang personal branding. Apa sebenarnya personal branding ni? Kita brand kan? Maksudnya kita promote, kita promosikan. Sama ada kita promosikan produk, kita promosikan diri, kita promote career, company sehingga dikenali oleh orang, sehingga mereka percayakan kita. Itu adalah personal branding. So, apa pula komponen yang perlu ada dalam personal branding ni? Saya bagi contoh dua. Pertama, apa yang utama dalam personal branding ni ialah kita kena tahu value yang ada pada diri kita ni. Itu kalau kita nak personal brandingkan diri. Apa kelebihan yang kita ada, yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat? Kelebihan yang kita ada untuk kita bagi tahu kepada umum. Mungkin juga daripada pengetahuan yang kita ada, kepakaran kita, kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, kita kenali potensi diri yang kita ada. Yang kedua, yang kedua ni pun penting, iaitu skill. Skill ni, kita fokus kepada skill yang kita tahu. Setiap orang, dia kan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, kita cari kelebihan skill apa yang kita miliki. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak bermula, nak start, nak create personal branding ni? Pertama, kita kena kenali potensi diri. Kita kena kenal diri kita ni. Maksudnya kita kena study sikit tentang diri kita. Apa kelebihan yang kita ada? Apa kelemahan yang kita ada? Ini kita kena study sikit lah. Kita kena, mungkin kita kena fikir sejenak. Apa sebenarnya kepakaran yang aku ada untuk kita kongsikan? Yang kedua ialah, lepas kita dah kenal. Contoh, kita dah tahu satu kepakaran yang kita miliki tu dan kepakaran ni diperlukan oleh orang lain. Dan dari situlah kita tentukan orang nak kenal kita tu sebagai apa. Contoh, mungkin kita ni seorang yang sangat bersemangat, kita ni suka bagi motivasi kepada orang lain. Mungkin kita ni sebenarnya pakar kesihatan, pakar keuangan, dan ini boleh jadi rujukan kepada orang dekat luar sana. Ataupun pakar hartanah, sebab dekat luar sana ramai sangat yang nak beli rumah. Cuma mungkin mereka ni kurang ilmu lagi tentang hartanah. Jadi bila kita ada kepakaran tu, kita ada ilmu tu, ini yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat. Okey. Sebenarnya personal branding ni dia ambil masa. Dia proses. Masa tu mungkin ditentukan oleh kita, ataupun kita tak sedar masa bila orang follow kita, start kenal kita. So, itu adalah proses. Tapi, cuba kita bayangkan dalam masa 5 tahun hingga 10 tahun nanti, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bila hari ini kita start kenalkan, kita start brandingkan diri kita, personal branding, lama-lama orang akan kenal kita sebagai apa. Okey. Seterusnya, yang ketiga, bila kita dah tentukan kita ni dikenali sebagai apa, orang yang akan mendekati kita adalah dalam skill yang sama. Saya bagi contoh, bila kita branding diri kita sebagai pengurusan keuangan,
pengurusan kewangan, pakar dalam kewangan. Mereka yang berminat untuk urus duit ni yang akan follow kita, yang akan dengar apa yang kita cakap, akan baca perkongsian-perkongsian yang kita berikan. Dan juga kalau kita bawa diri sebagai pakar hartanah dan mereka yang berminat dengan rumah contohnya akan mula follow kita. Bila step tu berlaku, dari sinilah kita akan membina. Bermulanya kita bina networking dengan orang ramai. Bila mereka dah start mengenali kita, so dari situlah kita start dikenali. Kita boleh jalinkan hubungan kalau kita sebagai seorang usahawan contohnya, kita boleh dapat ramai jaringan-jaringan di kalangan usahawan juga. Kita bertambah kawan, bertambah kenalan, dan pada masa yang sama kita juga boleh tambah ilmu berdasarkan kepakaran kita tadi. Itu sedikit tentang personal branding. Selamat mencuba.